Salam sejahtera, my boys and my student. Today we continue with Unit 6, Pembangunan Negara Bertunjangkan Integriti. Okay, still about integrity. You still remember what is the meaning of integrity? Mean being honest and have a strong moral principle. Jujur dan mempunyai prinsip moral yang sangat tinggi. So kalau tengok dalam buku teks page 74 and 75 for this chapter, ada soalan pertama di sini, adakah integriti penting dalam pembangunan negara? Of course, integriti adalah satu benda yang sangat penting dalam pembangunan negara. Tengok di sini, we look here, cadangan nilai kejujuran, jujur, and being honest and being having high moral principle. So jujur, ada harga diri, toleransi, rational and patriotism. Okay. Siapa pernah pergi sini? Kalau belum pernah pergi ke sini, cikgu galakkan. Ada masa, ada peluang, ada rezeki nanti, pergilah ke sini. Namanya tempat ni Putrajaya. Ini adalah pusat pentadbiran negara Malaysia. Kalau siapa yang tak pernah pergi ke sini, ini adalah tempat di mana boleh dikatakan seluruh kementerian, jabatan-jabatan kerajaan, HQ dia, headquarters dia berada di Putrajaya. Okay, ini apa dia ni? Oh, tak nampak. Ni apa dia ni? Bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur. Okay, yang ni pun dah biasa tengok di bandar Taiping pun kadang-kadang kita boleh lihat banyak train. Okay. Untuk hari ni, cikgu nak terangkan 2 page ni saja. First, integriti dalam diri keluarga dan organisasi menjadi asas kepada pembangunan sesebuah negara. Okay. Integriti mencerminkan ketamadunan bangsa dan negara. Contoh integriti demi pembangunan negara. Okay, dalam bidang pentadbiran, apa dia contoh untuk jadi jujur, untuk menyebabkan seseorang tu mempunyai nilai prinsipal yang tinggi, merealisasikan dasar anti rasuah. Okey, negara kita sedang kuat, sedang dari dulu lagi kita cuba menghapuskan rasuah dalam segenap bidang. Menjaga kerahsiaan dan maklumat sulit negara. Sesiapa yang dalam bidang pentadbiran negara, apa benda yang menjadi rahsia, macam cikgu tahu rahsia-rahsia tentang Lembaga Peperiksaan Malaysia. Cikgu tak boleh ceritakan maklumat sulit tersebut sebab sijil SPM ni bukan RM10, RM20 punya exam. Nak conduct SPM berjuta-juta, duit kerajaan habis. Jadi maklumat sulit, maklumat rahsia ni dihebahkan, rugilah negara Malaysia. Dan yang paling penting dalam pentadbiran negara, contoh amalan integriti ialah mengelakkan penyalahgunaan kuasa, kedudukan atau jawatan. Bersyukur kita hari ini semakin banyak usaha dalam berbagai agensi untuk mengurangkan atau menghapuskan terus penyalahgunaan kuasa. Contohnya polis, tak boleh rasuah, tak boleh sogok, tak boleh tukar laporan, tak boleh hilangkan bukti. Inilah contoh penyalahgunaan kuasa. Okey. Dalam bidang ekonomi pula, apa dia contoh amalan integriti, amalan yang baik, amalan demi untuk pembangunan negara? Menjanakan pendapatan negara mengikut undang-undang. Apa-apa yang kita nak buat dalam bidang ekonomi mesti ikut undang-undang. Tak boleh jual CD haram. Tak bolehlah jual hak cipta orang lain. Tak boleh ambil kesempatan atas
pattern orang lain, resepi orang lain. Ini dinamakan mengikut undang-undang. You produce money, you dapat keuntungan tapi ikut undang-undang. Mengisytiharkan cukai pendapatan secara jujur. You belum lagi. Suatu masa nanti semua orang mesti isytihar cukai pendapatan secara jujur. Tidak menyalahgunakan harta dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan. Okey. Yang seterusnya, contoh aman sosial dalam pembangunan negara. Tiada pengecualian dalam penguatkuasaan undang-undang. You tak kira lah, you menteri ke, you buruh ke, you artis ke, you cikgu ke, you doktor ke. As long as you buat salah, tiada siapa yang dikecualikan dalam undang-undang di negara kita. Seterusnya, mematuhi etika organisasi. Okey, ni tak payah pergi elaborate lebih lanjut. Melaksanakan tugas dengan telus dan amanah. Okey, ni pun umumnya ni. Cikgu nak go for this side. Cara melaksanakan tanggungjawab dengan berintegriti demi pembangunan negara. So how? Bagaimana you ataupun kita nak laksanakan tanggungjawab dengan penuh integriti, dengan penuh kejujuran, dengan penuh sifat moral yang tinggi. Okay, first, memupuk integriti lah. Semua orang kena faham lah integriti tu apa dia. So, kenapa penting integriti? Semua orang kena faham. Memupuk integriti dalam setiap sektor pekerjaan. Mematuhi piagam pelanggan. Okay, sorry for that. Membayar balik pinjaman. Ini individu ke ataupun syarikat ke, even kerajaan sendiri pun kena bayar balik pinjaman. Okay. Contoh pinjaman individu, pinjaman pendidikan, PT, PTN, pinjaman rumah, pinjaman kereta, macam-macam jenis pinjaman. Once you buat loan, you buat pinjaman, kemudahan pinjaman, you mesti ada responsible untuk bayar. So that duit itu boleh di rolling balik. So the next generation boleh guna untuk kebaikan yang lebih bagus. Seterusnya, ini paling penting lah, mematuhi peraturan dan undang-undang selaras dengan rukun negara keempat, kedaulatan undang-undang. Seterusnya ialah cara kita nak laksanakan tanggungjawab. Menjelaskan bayaran cukai. Macam-macam jenis cukai ada di Malaysia ni. You familiar sangat, cukai jalan lah. Tak ada road tax, motor tak boleh jalan. Pergi sekolah, susah. So sebenarnya ada banyak jenis cukai. Cukai pendapatan, cukai pintu, cukai tanah, cukai perniagaan, cukai jualan, macam-macam jenis cukai. Saya tak nak pergi lebih mendalam, tapi apapun, bila once you dikenakan cukai, you dah untung, bayarlah balik sikit untuk negara, demi untuk pembangunan negara. Seterusnya, mengelakkan perbuatan memberi dan menerima rasuah. Two things, memberi dan menerima. Once you ada banyak duit, jangan bagi rasuah. Kalau kena saman, bayar je lah. You buat salah, kita buat salah, kita dah terbuat salah tanpa diberi saman, so bayar je lah saman. Daripada you bayar rasuah, lebih baik bayar saman. Okay. Dunia pun selamat, nanti afterlife punya hal pun lebih selamat. Alright. Menyokong kempen pembangunan negara. Apa-apa kempen untuk pembangunan negara, kita kena fahami dulu sebelum kita komen, sebelum kita nak lawan sesuatu kempen tu. Kita kena faham dulu apa dia matlamat sesebuah program dilaksanakan oleh kerajaan. Dalam textbook, kalau you tengok di sini ada panduan pembayaran cukai. Of course you tak kena bayar cukai lagi. Cikgu mestilah kena bayar cukai, kalau tidak habis. Compound dia bukan sikit, mahal, kena bayar cukai. So di sini cikgu sekadar nak tunjuk kat you how to scan this thing. Okay,
using any device. You boleh scan pada device tu. Okay, so dia sudah jumpa yang ni, and then kita buka. So ini nota penerangan BE 2019 ni tentang pembayaran cukai pendapatan. Semua orang wajib bayar. Tak bayar nanti LHDN cari. Satu ialah bayar, yang kedua ialah bila you isi online suatu masa nanti, pastikan you declare dengan sejujurnya. Dia gaji yang murah tak ada cukai, gaji sederhana cukai sikit, gaji tinggi cukai masih dikatakan antara yang tertinggi, yang terendah dalam, walaupun 22.5% kalau tak silap cikgu, daripada pendapatan tahunan, tapi antara yang masih rendah dalam dunia. Kalau you pendapatan 20 juta setahun, 20% berapalah sangat. Okay, untuk Malaysian Development. Okay, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.